Hari tu Abang Boy ada buat kompilasi pasal subjek ni dekat TikTok. Hari ni Abang Boy decide untuk explore dengan korang dekat dalam channel ni. Penatlah share cover kes bunuh je, makan budak bagai. Hari ni kita bertenang sikit. Abang Boy dah compilekan 10 kematian paling pelik dekat dunia ni. Masa Abang Boy research pasal benda ni serius tu, memang tak terjangkau di akal cara diorang mati ni. Ada yang disebabkan kebodohan diri sendiri, ada juga dah memang sampai ajal kan. Tetapi yang last dekat dalam list ni, memang Abang Boy tak boleh print. Tapi sebelum tu Abang Boy bagi warning siap-siap. Pada yang tengah makan tu, korang stop kejap. Yang perut tak berapa nak kuat tu, Abang Boy suggest korang tengoklah video lain. Video ni adalah bertujuan untuk pembelajaran dan diharap akan menjadi contoh tauladan kepada kita semua. So, viewer discretion is advised. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Conspiracy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten Abang Boy ni, sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So, are you ready? Let's go. Seorang budak perempuan didapati mati akibat meminum air panas. Ya, air panas yang menggelegak tu. Korang mesti tertanya-tanya kan, dah kenapa minum air panas tu? Apparently, ada satu trend dekat YouTube tak lama dulu. Trend ini adalah meminum air panas yang baru dimasak dengan menggunakan straw. Punyalah laparkan viral tu. Sanggup buat benda-benda tak bijak macam ni. Bodoh kadang-kadang trend internet ni. So, dua orang budak perempuan telah melihat challenge ni dekat YouTube dan salah seorang ni mencabar seorang lagi untuk buat. So, budak perempuan ni pantang dicabar, terus buat sambil merakamkan aksi dia. Dalam beberapa minit, dia mengalami masalah untuk bernafas dan terus pingsan. Kiari Pope yang berumur 8 tahun melecur di bahagian dalam mulut dan kerongkong yang menyebabkan dia menghadapi masalah bernafas. Dia terpaksa menjalani pembedahan, akan tetapi selepas pembedahan tu, Kiari mengalami masalah pernafasan yang sangat-sangat kronik. Dia memang tak boleh bercakap dah lepas tu guys. Walaupun lama-kelamaan dia kelihatan seperti berangsur-angsur pulih, tetapi selepas beberapa bulan, adik Kiari kembali mengalami masalah pernafasan dan menghembuskan nafasnya yang terakhir. So guys, tolonglah monitor anak-anak kita. Jangan terlalu sangat bagi mereka terdedah dengan internet ni terlalu lama. At least monitor lah apa benda yang diorang tengok tu. Orang sanggup buat apa saja untuk jadi viral sekarang ni. Buat challenge bodoh-bodoh, buat prank practical joke yang melampau, tarik tudung, semua-semua tu lah. Tetapi ada satu kes di mana prank ni berubah menjadi satu tragedi. Seorang wanita yang berumur 20 tahun daripada Mexico plan dengan kawan dia ni untuk buat prank di mana dia dan seorang lagi kawannya berpura-pura seperti diculik. Pada hari kejadian, Arlene Martinez dan kawannya telah diculik dan mereka diikat di kerusi. Yang acah-acah penculik ni akan membuat satu rakaman untuk meminta wang tebusan. Dorang ni memang bersungguh-sungguh nak menampakkan prank ni macam betul-betul. Salah seorang daripada penculik ni terbawa pula satu pistol yang berisi peluru hidup guys. Bijak tak? So, masa diorang tengah buat rakaman video demand tu, salah seorang penculik ni mengacukan pistol tu ke kepala Arlene. Tak semena-mena dia dengan tak sengajanya melepas tembakan tepat ke arah kepala Arlene. Bersepai gang. Dalam keadaan panik, mamat yang acah-acah penculik ni melarikan diri. Dan sampai ke hari ni, dia masih tak dijumpai. In fact, tak ada sebarang tangkapan pun yang dilakukan untuk kes ini. Kes masih dibuka dan siasatan masih berlangsung. So, kes seterus ni agak macam ala-ala Final Destination sikit. Korang familiar tak dengan lava lamp? Ala liquid yang dalam bekas kaca yang dia boleh turun naik tu. So, apa yang terjadi adalah seorang lelaki yang berumur 24 tahun tiba-tiba rasa macam nak buat eksperimen pada satu hari. Dia letak lava lamp di atas dapur dan panaskan lava lamp tu. Tak tahulah apa yang ada dekat dalam kepala otak dia masa tu. Rasanya dia nak tengok kot tindak balas liquid dekat dalam lava lamp tu bila dipanaskan. Bila lava lamp tu terlampau panas, kaca bekas tu menjadi panas dan tekanan dekat dalam bekas tu menjadi terlampau tinggi. Ini mengakibatkan lava lamp tu meletup guys. Lelaki yang bijak ni berada terlampau dekat dengan tempat letupan tu. Maybe tengah duk tinjau-tinjau, tiba-tiba pom meletup depan muka. Sepihan kaca menusuk muka dan jantung mamat ni mengakibatkan mamat ni kehilangan banyak darah. Yang menjedihkan, dia ditemui selepas beberapa hari. Sebabnya mamat ni hidup bersendirian dekat dalam caravan dia. Setelah dibedah siasat, pakar bedah mendapati yang kecederaan mamat ni tidak membunuh dia serta-merta. Dia sempat berjalan ke bilik tidur dan mencapai telefonnya, akan tetapi disebabkan
disebabkan kehilangan darah yang terlalu cepat, dia mati sebelum sempat menelefon talian kecemasan. Bila diselidik lagi, Mamat ni bukan ada pengaruh dadah ke, mabuk ke, apa ke, memang tak ada. Dia completely normal guys. Tak tahulah aku, maybe tiba-tiba dia rasa macam nak jadi saintis pada hari tu. Tetapi malangnya, saintis ni mati sebelum tahu result uji kaji dia. Takziah bro, takziah. So, all the single ladies out there, cuba korang bayangkan katakanlah korang nak pergi dating hari tu. Korang pun mandilah wangi-wangi semua. Dan selepas mandi, korang capai alat pelurus rambut. Dan as soon as rambut basah korang terkena dengan alat tu, korang terus kejum. Gila mat, memang final destination. Inilah yang terjadi kepada seorang remaja perempuan yang berumur 14 tahun di Brazil. Selepas mandi, dia terus capai alat luruskan rambut ni. Dia tak perasan pun yang alat ni sebenarnya dalam keadaan yang sangat-sangat teruk. Terdapat wayar yang terkeluar daripada penebat alat tu. Sejurus je rambut basah remaja ni terkena pada wayar tu, arus elektrik yang banyak mengalir ke tubuh gadis tu. Walau ambulans datang beberapa minit kemudian, remaja itu mati di tempat kejadian. Siapa sangka benda sesimpel tu seperti meluruskan rambut pun boleh membunuh. So seriously guys, berhati-hatilah MRI adalah singkatan kepada Magnetic Resonance Imaging. Pada tahun 2021, seorang lelaki berumur 60 tahun di Korea Selatan yang mengidap penyakit ketumbuhan di otak sedang menggunakan mesin ini untuk menentukan tahap mana ketumbuhan di otak dia. Semasa mesin beroperasi, seorang jururawat yang ditugaskan untuk membawa tangki oksigen secara tiba-tiba masuk ke dalam bilik itu. Dia tak patut masuk pun sebenarnya. Disebabkan mesin ini menghasilkan tenaga magnetik yang terlampau kuat, tarikan magnetik tu menarik tangki yang diperbuat daripada besi tu meluncur laju ke arah mesin tu. Ini menyebabkan tangki seberat 60 kg tu terkena kepada kepala mangsa. Mangsa mati di tempat kejadian. Sebenarnya, kejadian seperti ini sering sangat berlaku. Pada tahun 2018, seorang lelaki disedut masuk kat dalam mesin MRI tu semasa dia memegang tangki oksigen tu. Bukan sepatutnya ada larangan ke? Untuk masuk kat bilik MRI ni memang tak boleh ada apa-apa besi pun. Aduh, hai. Seorang lelaki remaja yang berasal dari Mexico City sedang menghadiri family dinner secara tiba-tiba tumbang dan mengalami sawan yang sangat teruk. Keluarganya yang panik terus menghubungi ambulans dan dia dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan, akan tetapi remaja tu meninggal dunia. Nama remaja itu adalah Julio Gonzalez. Doktor pening sebenarnya mencari sebab kenapa seorang remaja yang tak mempunyai sejarah masalah kesihatan pun boleh mati secara tiba-tiba. Setelah melakukan pemeriksaan lanjut, leher Julio didapati terdapat kesan kemerah-merahan dan lebam. Menurut family Julio, dia telah bertemu dengan teman wanitanya pada malam sebelum kejadian dan kesan lebam tu ada kemungkinan daripada love bite yang dilakukan oleh girlfriendnya. Apa yang berlaku adalah akibat kesan sedutan yang terlalu kuat membuatkan darah pada bahagian itu berketul dan membeku. Darah yang berketul inilah yang naik ke otak Julio dan menyebabkan Julio mengalami stroke. Menurut seorang pakar neurologi yang bernama Michelle Elkin berkata, apabila tekanan yang kuat dikenakan pada arteri darah, saluran darah akan pecah dan ini akan membuatkan darah akan bergumpal dan membeku dan ini akan dibawa ke otak menyebabkan saluran darah ke otak tersumbat. Menurut dia lagi, benda ni sangat-sangatlah rare tetapi tak mustahil. Pada tahun 2011, satu lagi kes love bite ni menyebabkan seorang wanita berumur 44 tahun daripada New Zealand lumpuh separuh badan. Gila tu, love bite tu boleh lumpuh satu badan. So sebelum korang nak buat love bite pada pasangan isteri atau suami korang, hati-hatilah weh. Janganlah ganas-ganas sangat. Bawa-bawa bertenang Okey, untuk kes ni siapa yang di bawah umur memang tak boleh dengar. Okey, korang pergi layan TV. Pada tahun 2016, seorang warga emas telah melanggan perkhidmatan seorang pelacur. Semuanya berjalan dengan lancar. Even orang tua ni sempat melangsaikan bayaran bil tertunggak dia. Akan tetapi semasa nak sampai ke hujung tu, dan memang dah nak habis dah ni, sikit je lagi, dia mengalami serangan jantung dan mati dalam dakapan kekasih gelapnya. Disebabkan tiada lagi pengaliran darah dalam badan mangsa ni, badan dia mengeras. Ditambahkan pula keadaan gadis tu yang tengah panik. Dorang melekat bro. Ya, korang tak salah dengar. Dorang betul-betul melekat. Wanita tu tak boleh melepaskan diri daripada pelukan lelaki tu. Wanita tu tak ada pilihan lain melainkan meminta bantuan kecemasan. Dan akhirnya mereka berjaya dipisahkan dengan bantuan doktor di hospital. Bamboy rasa macam nak buat lawak, tapi macam tak sesuai pula nak buat lawak pasal orang mati. Korang je lah buat lawak sendiri. Ini adalah satu lagi kes yang berkaitan dengan seks. Pada 2015, seorang wanita yang berumur 25 tahun yang berasal dari England
yang tak ada langsung masalah kesihatan dijumpai mati selepas menggunakan alat mainan dewasa. Penyebab kematian adalah sekali lagi serangan jantung. Banyak kes serangan jantung berkaitan dengan seks sebenarnya. Takut pula aku. Mangsa yang bernama Nicola Payton ditemui mati di kediamannya bersama-sama dengan satu alat permainan dewasa. Alah, yang bergetar-getar tu lah. Korang faham kan? Nak tahu apa lagi yang diorang jumpa? Di sebelah mangsa tu ada sebuah laptop yang sedang memainkan sebuah movie yang berwarna biru. Menurut Dr. Richard Jones, dia tak dapat mengenal pasti apa-apa kesan pada organ dalaman Nicola, especially pada jantung dia. Akan tetapi ada teori yang berkemungkinan kenaikan kadar degupan jantung yang sangat-sangat pantas dan aliran darah yang laju boleh mengakibatkan jantung Nicola tiba-tiba terhenti. Dalam erti kata lain, Nicola terlalu gairah sehinggakan jantung dia tiba-tiba mengalami cardiac arrest, iaitu serangan jantung secara mengejut. Gila macam ni weh. Pada November 2018, di Australia, seorang remaja berumur 19 tahun yang bernama Sam Ballard menghadiri satu parti kecil-kecilan yang dihadiri oleh kawan-kawan rapatnya. Dorang lepak, dorang minum, buat lawak dan sebagainya. Tiba-tiba salah seorang kawannya telah terlihat seekor lintah dan mencabar Sam untuk memakannya. Cabaran bodoh je sebenarnya. Sam boleh je cakap, malaslah aku geli. Tetapi biasalah lelaki, memang pantang kena cabar. Tak banyak soal. Sam terus mengambil dan menelan lintah tu. Tak gigit, tak kunyah, terus telan je bro. Geli aku Kalau korang nak tahu kenapa lelaki makin kurang dekat dunia ni, mungkin ini adalah satu sebabnya. Sebab apa? Sebab terlampau bijak. So selepas parti tu, Sam pun balik ke rumah. Akan tetapi Sam merasakan diri dia sangat-sangat lemah dan start komplain yang kaki dia macam dicucuk-cucuk dengan jarum. Pada mulanya, ibu kepada Sam beranggapannya Sam telah mengidap penyakit multiple sclerosis, yang secara kebetulan penyakit yang sama dihidap oleh ayah kepada Sam. Tetapi selepas mengadakan sesi diagnos di klinik tempatan, Sam langsung tak ada simptom-simptom penyakit tu. Akan tetapi selepas diberitahu yang Sam telah menelan seekor lintah, doktor terus membawa Sam ke hospital tempatan. Apa yang Sam alami adalah sebenarnya jangkitan cacing yang diberi nama red lungworm. Cacing ini adalah cacing parasit yang hidup di dalam badan tikus. Kitaran hidup cacing ini adalah dia akan membiak di dalam paru-paru tikus ni. Telur-telur cacing ni kemudiannya akan keluar melalui najis tikus. Lintah atau binatang-binatang kecil yang lain akan memakan najis tikus ni dan kemudiannya akan dimakan kembali oleh tikus. Itu kitaran hidup cacing ni. So sebenarnya Sam telah menelan seekor lintah yang mempunyai parasit ni. So instead of cacing ni pergi ke perut Sam dan keluar melalui najis, cacing ni naik ke otak Sam dan di situ cacing parasit ni menyerang saraf-saraf otak Sam. Tak lama selepas tu, Sam tak sedarkan diri dan berada dalam keadaan koma. Sam berada dalam keadaan tu selama 420 hari. Setahun lebih jugalah kot. Dan bila Sam terjaga, Sam dah tak mampu berjalan. Nak makan pun dia menggunakan tube guys. Dan selepas beberapa bulan, Sam menghembuskan nafasnya yang terakhir. Cabaran dia. Sure kawan dia rasa bersalah gila kot. So seperti biasa, Abang Boy akan simpan yang terbaik untuk last. Entry yang ni confirm korang geli. Abang Boy ada soalan dekat korang. Korang tahu tak apa maksud fetish tu? Pada mereka yang tak tahu, Abang Boy akan terangkan sikit-sikit. Sikit je lah, lebih-lebih tak boleh. So menurut pakar psikologi, fetish ni adalah rangsangan seksual kepada objek atau bahagian tubuh yang biasanya tidak bersifat seksual. Sebagai contoh, ada suami yang teruja tengok isteri berpakaian baju kelawar, ada yang suka suami perut boroi dan sebagainya. Okey, cukup hanya di situ. Abang Boy tak nak bagi detail lebih-lebih. Lain jadinya kan. Cara mati yang last ni berkaitan dengan fetish. So, ada seorang wanita Jepun yang bernama Suki. Dia sebenarnya baru lepas break up dengan boyfriend dia. Sebabnya si Suki ni mempunyai fetish yang sangat luar biasa guys. Fetish yang akan membuat kebanyakan daripada kita kembang-kembang tekak. Suki ni mempunyai fetish yang bernama emetophiliac. Apa benda emetophiliac ni? Suki sebenarnya sangat-sangat suka bila orang muntah dekat badan dia. Like seriously guys, muntah. Abah beliau lah. Kalau aku jadi boyfriend dia pun aku geli banget. Setiap kali nak on je dia suruh muntah. Nak on je dia suruh muntah. So boyfriend dia pun belah lah meninggalkan si Suki ni heartbroken. Dalam heartbroken dia tu, dia membuat satu tindakan drastik guys. Ada satu pertandingan makan hotdog yang bertempat dekat bandar Suki tu. Dan selalunya dalam pertandingan macam ni, biasanya akan ada orang muntah. So di hari pertandingan, si Suki ni pun pergilah ke sana membawa sebuah harapan. So cut story short, di akhir pertandingan, seorang lelaki yang bernama Jiro Tanaka memenangi pertandingan memakan hotdog yang paling banyak. So selepas pemberian hadiah, si Suki ni perasan yang Jiro yang kekenyangan ni macam nak muntah. Si Suki pun menyelinap di belakang pentas
atas dan bertemu dengan juara ni. So bila Suki jumpa je Jiro, dia terus membuka kod dan mempamerkan pakaian dalam yang seksi dan merayu kepada Jiro untuk muntah ke atas badan Suki. Hoi, gila betul lah. Terkejut member, Jiro menolak dan cuba menjauhkan diri daripada Suki. Akan tetapi si Suki ni tiba-tiba menggunakan kekerasan dan cuba memasukkan jari dia dekat dalam mulut Jiro ni. Jiro yang memang tengah kenyang tersangat-sangat tu, tanpa membuang masa terus memuntahkan segala isi perut dia ke atas Suki. Dikatakan muntah yang keluar daripada mulut Jiro tu terlalu banyak sehingga kan ada cebisan hotdog dan muntah masuk dekat dalam mulut Suki. Jiro kelihatan sangat-sangat terkejut dan selepas tu dia melarikan diri daripada Suki. Yelah, kalau aku pun lari bat. Tetapi disebabkan cebisan hotdog yang masuk dekat dalam mulut Suki tu, dia tercekik guys. Dia dah tak boleh bernafas dan menjerit untuk minta tolong. Tak ada siapa pun dekat situ pada masa tu. Suki akhirnya tumbang dan mati dengan badannya berlumuran muntah. Ya Allah, apa benda lah korang ni. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification icon supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Jangan lupa follow TikTok Abang Boy. Di situ Abang Boy banyak share video fakta-fakta pendek yang tak ada dekat dalam channel ni. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.